Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 4 kesatuan sekerja di Sabah dan Sarawak pada Selasa mengisytiharkan sokongan penuh mereka terhadap Pelan Penyusunan Semula Malaysia Airlines Sistem Berhad MAS. 4 kesatuan sekerja itu Kesatuan Pekerja Pengangkutan Udara Sabah, Kesatuan Pekerja Penerbangan Sarawak, Jawatankuasa Kakitangan Eksekutif Sarawak dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC bahagian Sarawak. Pada sidang media berlangsung di Kuching, Setiausaha MTUC Sarawak, Andrew Low memberitahu objektif utama sokongan penuh daripada keempat-empat kesatuan itu untuk menjaga kebajikan pekerja. Oleh itu, beliau menafikan persepsi umum bahawa selama ini kesatuan bersama itu merupakan penghalang kepada usahawan penstrukturan MAS. Tambahnya, kesatuan bersama itu juga merupakan penghubung antara para pekerja dengan pihak pengurusan MAS. Ia bagi memastikan penstrukturan MAS kepada Malaysia Airlines Berhad MAB pada 1 September tahun ini yang di bawah Khazanah Nasional Berhad dapat berjalan lancar demi masa hadapan syarikat penerbangan nasional itu. Oleh itu, beliau menggesa semua pekerja dalam industri itu supaya berhubung terus dengan pihak kesatuan agar segala isu dapat dibangkit kepada pihak pengurusan dan diselesai secara membina serta adil. Sementara itu, mengulas tentang isu pemberhentian kerja 6,000 kaki tangan MAS secara berperingkat, Setiausaha Kesatuan Pekerja Penerbangan Sarawak, Lim Swee Seng pula memberitahu bahawa dengan persetujuan Khazanah Nasional Berhad, kesemua kaki tangan yang terjejas akan menerima pakej pampasan yang munasabah. Jelasnya, 98% daripada kaki tangan terbabit telah pun menerima tawaran semula pekerjaan baharu bersama MAB. Daripada jumlah kaki tangan MAS yang terjejas, sebanyak 20% merupakan kaki tangan dari Sabah dan Sarawak. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS menolak dakwaan yang mengatakan mereka tidak turun padang untuk menyampai bantuan kepada golongan asnaf. Ini berikutan timbul aduan bahawa berlakunya keciciran dari segi bantuan kepada golongan sasar. Pengurus Besar TBS Datuk Abang Haji Muhammad Shibli Abang Haji Naili berkata, keciciran ini disebabkan tiada maklumat diberi untuk tindakan pihaknya. Ujarnya, maklumat berkaitan golongan asnaf perlu diberi agar tindakan lanjut dapat dilakukan oleh TBS. Sebenarnya kita bergerak. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke tempat yang benar-benar orang yang berhak, sebagai asnaf kita pergi berdasarkan kepada maklum balas daripada masyarakat setempat, maklum balas daripada Sida Amil, maklum balas daripada ketua masyarakat. Jadi sesiapalah ada maklum balas daripada Facebook, maklum balas daripada WhatsApp dan sebagainya. Dunia kini itu maklum balasnya luas. Tapi ada juga yang digerak oleh warga kerja kita. Dan kita sebenarnya saya mengaku di sini bahawa kita turun padang setiap hari. Bukan saya lah, kadang-kala saya dan banyak juga yang dilakukan oleh warga kerja kita. Kita panggil mereka tim kesihatan dan mereka memang bergerak dan banyaklah berjumpa perkara-perkara yang perlu kita atasi dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada program penyampaian bantuan sara hidup TBS di Kuching. Seramai 5 orang penerima mendapat agihan bantuan berupa wang ringgit dan barangan keperluan dapur. Tahun ini seramai 808 orang penerima yang layak kesemuanya akan menerima bantuan sara hidup tersebut. Namun, jelas Datuk Abang Haji Muhammad Shibli, jumlah ini akan meningkat jika terdapatnya pertambahan maklumat terkini berhubung golongan sasar. Sementara itu, kebajikan lebih 20 orang saudara baru di Rumah Panjang dan kawasan pedalaman di bahagian Limbang akan sentiasa terbela. Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibullah memberi jaminan tersebut kerana pelbagai program telah dirangka bersama Jabatan Agama Islam dan agensi berkaitan melibatkan golongan tersebut khususnya pada bulan Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Beliau memberitahu pemberita selepas menyampaikan sumbangan sempena Ramadan Al-Mubarak kepada 60 pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Surau Daerah Limbang di Pusat Hikmat Wakil Rakyat Limbang di Limbang. Mengenai isu masyarakat Islam daif atau gelandangan di Limbang, Haji Hasbi berkata setakat ini tidak terdapat golongan seperti itu di bandar tersebut berbanding kawasan lain di negeri ini. Ini katanya berdasarkan tinjauan turun padang yang sering dilakukan oleh beliau. Seramai 50 orang anak yatim dan asnaf miskin dari kawasan Dewan Undangan Negeri Tupung dan Satok di Kuching menerima sumbangan Ramadan dan Syawal daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama petang semalam. Sumbangan berupa wang tunai dan hamper produk keluaran Fama disampaikan oleh Menteri Perumahan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg pada satu majlis bertempat di Medan Niaga Satok.
Menurut kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Fama, sumbangan itu bertujuan untuk meringan beban anak yatim dan asnaf miskin sempena bulan Ramadan selain persiapan untuk menyambut Syawal. Pada majlis itu, Datuk Amar Abang Johari turut melawat dan mengagih apron kepada peniaga di Bazar Ramadan yang bertempat di Medan Niaga Satop selain mengagih bubur pedas kepada orang ramai di bazar itu. Dalam usaha mengimarah masjid dan surau, sebanyak RM93,000 disumbangkan oleh tabung Baitul Mal Sarawak bagi membiayai aktiviti-aktiviti yang dianjur di bahagian daerah Miri sepanjang bulan Ramadan ini. Penyampaian sumbangan itu disempurnakan oleh Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang bertempat di Masjid Istiqamah, Kampung Luak Miri. Terdahulu beliau dalam ucapannya berkata peranan masjid sebagai sebuah institusi ibadah perlu berkembang sejajar dengan arus perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat Islam untuk membina kemajuan ummah. Sebanyak 93 buah masjid dan surau dari daerah Miri menerima sumbangan tersebut. Selain daripada bantuan itu, tabung Baitul Mal Sarawak menyediakan bantuan lain di bawah 3 program utamanya, iaitu program mengukuhkan tradisi keilmuan, program memantapkan kebajikan ummah dan program membangunkan institusi Islam. Seramai 385 kaki tangan dari bahagian pengurusan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS yang terdiri daripada kaum Dayak dirai dalam satu majlis ngiling tikai gawai Dayak anjuran pihak berkuasa tempatan tersebut di Dewan Masyarakat Kuching semalam sempena penutupan Hari Gawai Dayak. Menurut Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk James Chan Kai Sin, majlis tersebut sebagai menghargai sumbangan kaki tangan kaum Dayak yang sama-sama berkhidmat ke arah memastikan kecemerlangan dan kejayaan organisasi itu. Jelasnya, majlis itu juga sekaligus mempamer keunikan serta budaya masyarakat Dayak di samping mengekal perpaduan sedia ada dalam kalangan kaki tangannya. Dalam pada itu, Datuk James turut menyeru agar semangat bersatu padu terus dipelihara tanpa mempunyai sikap prejudis terhadap kaum yang lain. Pada majlis itu, beliau turut menyertai majlis ngiling tikai atau bermaksud menggulung tikar sebagai simbolik penutupan Hari Gawai Dayak. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan menghadiri majlis berbuka puasa dan solat tarawih bersama anggota polis Diraja Malaysia PDRM Kuching Sarawak bertempat di Masjid Al-Mujahidin, Kompleks Perumahan PDRM Tabuan Jaya Kuching Sarawak pada pukul 6 petang. Sementara itu, pada pukul 10 pagi, Menteri Perumahan Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg akan menghadiri majlis penyampaian cek peruntukan bagi pelaksanaan projek kecil luar bandar MRP di tingkat 1 Bilik Zora Wisma Sultan Tengah Petra Jaya Kuching. Manakala di Lawas yang di-Pertua Hikmah Tan Sri Datuk Amar Haji Abang Abdul Aziz akan menyempurnakan majlis penyampaian sumbangan dan majlis berbuka puasa sempena program Safari Ramadan Hikmah 2015 di Masjid Sunda Lawas pada pukul 6 petang. Turut mendapat liputan majlis penyerahan sumbangsih Kuih Raya 2015 di Mes Pegawai Kanan Polis Jalan Badruddin Kuching jam 2.45 petang yang akan dihadiri oleh Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Hajah Fatimah Abdullah. Baik, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dengan itu, sekian sahabat semasa. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni. Silakan. Baik, terima kasih.